Saudara, pada malam-malam terakhir Ramadan ini, para pegawai dan sukarelawan di Masjid kian sibuk menyiapkan ruang solat tarawih dan qiyamul lail. Ini di samping menyediakan juadah berbuka puasa dan pengagihan bubur di masjid. Lebih sibuk lagi bagi mereka di masjid-masjid besar seperti Masjid Sultan. Dan kini saudara, kita lintas langsung bersama wartawan kami Rosli A. Razak yang kini berada di sana. Rosli, apakah keistimewaan berbuka puasa di kawasan Masjid Sultan? Terima kasih Norsha. Norsha, sebenarnya saya tidak berada di dalam pekarangan Masjid Sultan, tetapi sebaliknya saya berada di luar. Jadi kita dapat melihat keindahan kubah yang sangat ikonik ini. Saudara, Masjid Sultan memang dianggap ramai sebagai masjid ikonik di Singapura dan menjadi tumpuan bukan sahaja umat Islam setempat, tapi juga para pelawat Muslim dan bukan Muslim dari luar negara. Ramadan ini suasana di masjid berusia 200 tahun ini cukup semarak dengan pelbagai aktiviti keagamaan dan juga agihan bubur. Dan bercakap tentang bubur sudah menjadi semacam kemestian bagi ramai umat Islam untuk menikmati bubur Ramadan yang disediakan Masjid Sultan. Bubur yang diagihkan masih mengikut tradisi, iaitu bubur berempah dengan daging kambing. Dan saudara, walaupun bubur tidak lagi dimasak sendiri sejak 2016 disebabkan ruang masak yang terhad dan kurangnya tenaga kaki tangan dari lawan untuk menyiapkan bubur, keistimewaan rasa bubur Masjid Sultan tetap dikekalkan. Dan saudara, setiap hari sehingga 1,000 bungkus bubur diagihkan dan sehingga 1,500 jemaah berbuka di Masjid Sultan. Untuk itu ada kira-kira 30 sukarelawan yang menyumbang tenaga. Dan salah seorang daripada mereka ialah Encik Muhammad Zaid, 85 tahun, yang juga dikenali sebagai Haji Bomba. Bekas ahli bomba itu adalah bekas penduduk Kampung Gelam yang pernah tinggal di sini sejak tahun 1930-an. Ayo kita saksikan. Bantu-bantu menjadikan arwah bapa saya, umur saya lebih kurang 12 tahun lah. Itu lebih kurang 10 tahun lebih lah. Lepas itu jadi dah lama-lama terikut terus. Ikut apa yang ada dalam masjid kita lakukan lah. Dalam bulan Ramadan memang kita selalu atur barang-barang yang perlu seperti meja-meja yang ada bangku-bangku yang kita teratur. Dalam kawasan kita boleh isi dalam 1,000 orang. Dan saudara, berkat sumbangan dan sukarelawan juga, Masjid Sultan terus menjadi tumpuan warga tempatan maupun pelancong dari luar negara, lebih-lebih lagi pada Ramadan ini. Ramai daripada kalangan jemaah ini, kita kata anak-anak muda, mungkin mereka pergi ke bazar dulu, lepas tu mereka datang ke sini. Tapi kita lihat pattern yang menarik, ramai yang akan stay untuk tarawih dan juga untuk qiyam. Kita lihat juga terdapat contohnya visitors ataupun pelawat yang Islam daripada region ini, orang Indonesia, orang Malaysia. Mereka suka datang ke sini. Mungkin kita tak dapat nafikan bahawa ada sebahagian komponen yang ataupun elemen sejarah yang berlaku dahulu masih ataupun masih ada kesinambungannya. Contohnya penduduk Kampung Kaji, kemudian orang-orang yang ingin menunaikan umrah dan haji, kan, mereka juga masih lagi datang ke sini untuk berkursus. Saudara, masjid ikonik ini juga menyambut ulang tahunnya yang ke-200 tahun ini. Pelbagai rancangan dilakarkan termasuk pancaran lampu pada permukaan masjid pada Ramadan ini, dan pada Oktober ini lebih banyak acara boleh dijangkakan. InsyaAllah, selain daripada buku yang menyambut 200 tahun pembinaan Masjid Sultan, kami juga ada merancang untuk membuat satu gala dinner untuk menyambut 200 tahun Masjid Sultan ditubuhkan. Selain itu, kami adakan aktiviti-aktiviti lain seperti aktiviti ceramah, event karnival di kawasan Kampung Gelam, kerana Masjid Sultan ada sebahagian daripada ekosistem Kampung Gelam. Jadi kami ingin seluruh masyarakat di kedai-kedai di Kampung Gelam untuk bersama-sama meraihkan 200 tahun kami di Kampung Gelam. Baik Norsha, sekian saja laporan saya dari sini. Kita kembali berstudio. Silakan Norsha.